Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u fahuwa abtaru fahuwa ajzam. Fa'abda'u kalami hadha bi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin min. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Qala al-musannifu tu tak reti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. So hari ni mungkin ada yang pelik. Kenapa muka ustaz lain ni? Kenapa tiba-tiba bilik ustaz lain ni? Tak, memang orang lain. Okay, semalam ni sorry lah. Syekh Haziq dia ada hal yang tak dapat dielakkan. So Ana sebagai anak murid dia, khodim lah orang panggil. Khodim, penghikmat kepada dia, Ana khidmat lah malam ni untuk membacakan lah. Kalau dia mengajar Ana membacakan lah kitab ni hari ni. Safinatul Najah pada malam ni. Okay. Jadi kita terus start guys. Okay. So kita masuk. So kalau ada persoalan tentang bab-bab sebelum ni pun boleh tanya. So malam ni kita akan masuk faslun fi syara'itil wudu, iaitu fasal pada menerangkan syarat-syarat wudu. Okey, syarat-syarat wudu. Kita dah bincang dulu tentang rukun-rukun wudu. Tapi ini syarat-syarat wudu. Okey. So kita nak dah banyak kali sembang pasal ni. Apa beza syarat? Apa benda rukun bagi semua ni? Okay. Syarat ni sebagai cara mudah dia adalah, kalau bahasa Arab lah, ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihil wujud. Syarat ni adalah satu benda yang kalau dia tak ada, takkan ada benda tu. Syarat ni kalau tak ada salah satu, takkan ada benda tu. Tapi kalau ada salah satu, dia tak menunjukkan benda tu ada. Contoh, apa benda Ustaz ni? Pening. Okay. Contoh, kalau dia tak ada salah satu syarat daripada syarat wuduk yang 10 ni, terus ternafi wuduk. Satu je tak ada. Ma yalzamu min adamil adam. Apa yang kalau tak ada satu, terbatal terus semua. Itu syarat. Tapi kalau ada salah satu, dia tak semestinya menunjukkan adanya benda tu. Contoh wuduk. Syurutul wuduk asyaratun. Syarat-syarat wuduk ada 10. Okay, kalau tak ada salah satu je, ma yalzamu min adamil adam. Satu je tak ada, tak sah wuduk. Tapi kalaulah ada satu, dia tak semestinya bila ada, mesti wuduk. Contohnya kalau kita kata Islam. Kalau seorang tu Islam, kita tak harus kata Islam. Wuduk kan? Tak, kita tak kata macam tu. Sebab dia mesti kena ada semua. Kan? Ternafinya satu, menafikan wuduk keseluruhan. Tapi kalau adanya salah satu ni, Islam ke, tamis ke, dia tak semestinya orang tu berwuduk. Okay, faham kan? Itu maksud syarat. Rukun ke, apa tu, itu lain-lain lah. Nak syarat. Tapi kita dah bincang banyak kali pasal ni. Just nak ulang balik. Kalau ada yang nak salin, apa bahasa Arab dia? Ma yalzamu min adamihil al-adamu. Wala yalzamu min wujudihi al-wujudu. Satu benda yang, kalau kita ambil dalam konteks wuduk ni, satu yang kalau tak ada salah satu je syarat wuduk, ternafi wuduk. Ternafi semua bit. Tapi kalau ada salah satu, dia tak semestinya benda tu menunjukkan seorang tu ada wuduk. Okay? You with me? Cantik. See, kita masuk terus. Okay. Syurutul wudu'i asyaratun. Syarat-syarat wuduk 10. Al-Islam wa tamyizu wa naqa'u 'anil haidi wan nifasi wa amma yamna'u wusulul ma'i ila al-basharati wa alla yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyiru al-ma' wa al-'ilmu bi fardiyatihi wa alla ya'taqidu fardan min furudihi sunnatun wal ma'u tuhur wa dukhulul waqti wal muwalatu li da'imil hadathi. Okey. So syarat dia ada 10. Okey. Dalam satu benda ni, satu benda ilmu tambahan lah. Dalam balaghah dia ada satu benda dia panggil babul iktifa. Babul iktifak ni apa? Okey, kalau buka syarah-syarah dalam Safinatul Najah, dia akan kata, walaupun fasal ni katakan fi syara'itil wudu, dia akan kata bab ni adalah babul iktifak dari segi balaghah. Nampak? Walaupun kitab fiqh, tapi ulama ni dia power. Dia sembang, dia dapat, dia tahu, dia bincang, walaupun kitab fiqh pasal balaghah. Maksudnya, dalam kitab-kitab syarah dia akan kata fi syara'itil wudu wal ghusl, pada syarat-syarat wudu dan mandi. Dia sebenarnya bab yang satu. Tapi kenapa dia kata fi syara'itil wuduk je? Sebab benda ni maklum. Dan dikatakan babul iktifak. Kenapa babul iktifak? Sebab dia sama. Dia tak payah dah ada syara'itil wuduk, satu lagi syara'itil ghusli. Tak perlu. Sebab apa? Sebab semua sama.
Dan dia tak perlu sebut sekali. Dia tak payah kata fi syara'itil wudu'i wal husli. Tak payah. Sebab apa? Sebab benda ni makruf. Nampak tak betapa para ulama ni dia, ya Allah, benda ni benda kecil je kan. Babul ittifaq pun kita tak pernah dengar. Apa ke benda babul ittifaq ni kan? Apa benda ustaz ni mencarut? Tak mencarut. Ini balaghah. Ini balaghah. Ini ilmu yang cantik dalam Islam. Dalam power ulama-ulama itu. Okay. So kita tahu bila kata fi syara'itil wudu'i terus takdir wal husli. Maksudnya syarat wuduk pun yang ni, syarat mandi pun yang ni. Okay. Syarat wuduk pun yang ni, syarat mandi pun yang ni. So dapat dua terus. Okay. Cantik-cantik juga. Okay. Betul, syarat wuduk ada 10 dan mandi. Tapi malam ni kita akan cuba untuk bincang 8 dulu. Sebab apa? Sebab yang ke-9 wadukhulul waqti dan yang ke-10 yang ni, 9 dan 10 ni, wadukhulul waqti wal muwalatu lida'i min hadasi. Ini sebenarnya bab asing. Ini untuk orang-orang yang Allah uji mereka dengan penyakit iaitu kencing tak lawas, istihadah bagi perempuan, dan ada juga yang selalu sangat keluar angin iaitu kentut. Ini kalau sempat kita bincang, tapi kita akan utamakan yang 8 dulu sebab 8 ni yang core dia. Okey. Bismillah. Okey, yang first kali al-Islamu. Okey. Tak payah nak cara panjang lah kan. Al-Islamu. Okey. So, ustaz, kalau saya ada member kan, bukan Islam lah, dia suruh saya ajar dia ambil wuduk. Boleh ke? Boleh ajar. Tapi wuduk dia sah ke tak? Sah ke tak? Tak sah. Sebab syarat yang pertama al-Islamu. Okey. Al-Islamu ni masuk juga dalam maksud dia wal iman. Kalau kat situ letak iman pun sama juga. Dia akan masuk iman dan Islam. Sebab benda ni benda yang seiring. Benda yang apa? Seiring. Mantap. Okay. So, yang first al-Islamu. Ini jelaslah. Kalau ada yang tak faham boleh tanya. Tapi Islam langsung faham kan. Tapi kita tahu ada orang yang tak faham. Okay. So, first kali kena Islam. Second, at-tamyizu. Tamyiz ni senang cerita. Dia, kalau kita biasa dengar, tamyiz ni apa? Tamyiz ni satu had umur yang dah sampai budak tu boleh tahu baik dan buruk. Okey, tapi ulama-ulama fiqh ni dia begitu dakik dan begitu rapi dalam menyusun ilmu. So, apa syarat-syarat tamyiz? Okey, anda bagi tahu dulu. Jadi anda akan terangkan. Okey. Dia ada maksud hakiki dan maksud maknawi. Maksud, ustaz ni betul ke ni? Relax. Okey. Antara syarat-syarat yang ulama kata ada beberapa, 4 yang nak beritahu. First kali, ada yang kata tamyiz ni adalah seorang budak yang dah boleh membezakan tangan kanan dan tangan kiri. Okay. Satu, dengar dulu, jangan pelik. Kedua, ada yang dah kata tamyiz ni adalah budak yang dah tahu membezakan antara kurma dengan api. Okay. Yang ketiga, ada kata tamyiz ni adalah budak yang dah boleh makan, minum dan istinja sendiri. Dan yang keempat, yang terakhir, ada ulama yang kata tamyiz ni adalah seorang budak yang dia dah boleh dengar apa orang cakap, dia boleh faham dan boleh menjawab. Okey. Empat ni, okey. Apa rahsia dia? Okey. Inilah tujuan kita belajar kan. Ni benda ni umum, biasa orang tahu, orang dah dengar, orang dah tahu dah, tapi apa makna maknawi di sebalik 4 syarat ni? Kenapa syarat dia macam pelik-pelik? Tangan kanan, tangan kiri, kurma dengan api. Okey. Tapi ulama kata makna maknawi dia adalah bila kata dia tahu beza kanan dan kiri, api dan kurma. Ia bawa maksud ulama nak kata seorang budak tu sebenarnya secara maknawi ni, dia ni kita dah nampak kematangan dia. Dia dah nampak dah dia ni tak ada buat benda-benda yang pelik-pelik. Itu maksud maknawi dia. Memang jelas lah maksudnya. Kalau orang tanya kita tamyiz tu apa, kita boleh terangkan. Okey, makna hakiki dia macam ni, ada 4. Tapi makna maknawi dia adalah dia ni dapat beza benda yang kanan dan kiri ni, kanan ni benda yang baik, kiri ni benda yang tak berapa baik. Itu makna maknawi dia. Nampak ulama ni, ya Allah, dia bila susun ilmu tu memang daki. Dan kalau dari segi umur, ada yang ulama tetapkan tamyiz ni apa? 7 tahun tamyiz. Ada yang kata 6 tahun. Jadi itu pendapat ulama. Tapi tamyiz ni kita dapat ukur lah, kita nampaklah jelas lah seorang budak tu kan. Takkan budak 3-4 tahun kita kata tamyiz kan. 3-4 tahun kot kan, pakai pampers lagi tamyiz. Memang tidak lah. Jadi kalau budak-budak ni ambil uduk, tak sah ke? Ya betul, tak sah. Kan? Kejam ni Islam. Tak kejam. Dia bukan kena ambil uduk pun. Kan? Budak-budak. Kan? Budak-budak. Tapi kalau kita seorang yang dah mukallaf, kita ambilkan wuduk untuk budak-budak, untuk bayi sekalipun, untuk bayi yang baru lahir, kita ambilkan wuduk untuk budak tu. Ini ada pendapat yang kata sah wuduk tu untuk budak tu. Nampak? Kenapa dibincangkan? Dia ada beberapa hal yang
dibincangkan tentang benda ni. Kenapa budak-budak kena wuduk? Tapi itu tak apalah, itu kita letak tepi. Memang ada dibincangkan. Tapi tamyiz adalah syarat wuduk. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, wan naqa'u 'anil haidhi wan nifas. Wan naqa'u suci anil haidi daripada haid dan nifas ni maklum dan makruf lah, maksudnya ustaz boleh ke saya haid? Okey, saya tengah haid. Bukan saya lah. Ada orang perempuan tanya contoh kan. Kalau aku haid pelik dah pula kan. Ustaz saya haid ustaz. Tapi time haid tu saya tiba-tiba nak ambil wuduk pula. Sebab yelah kalau ada dalam wuduk tu elok sikit kan. Apa hukum dia? Hukum dia haram. Ustaz, haram? Ya, betul haram. Ustaz tak silap ni ustaz? Ya, haram. Kenapa? Sebab dia umpama bermain-main dengan ibadah. Dia ada, kaedah dia. Kullu mutalabisin, apa benda tak anda tak faham. Tapi pokoknya macam tu. Kita dah tahu kita haid. Yelah, perempuan lah. Kita tahu kita haid. So syarat haid, syarat nak ambil wuduk kena suci daripada haid. Tapi kita umpama bermain-main. Aku suka hati aku nak wuduk. Kita tahu ibadah tu tak sah. Kita nak buat juga. Itu umpama bermain-main dengan agama, haram hukum dia. Siapa kata? Ulama kata, bukan Ana kata. Relax sikit. Okey, ulama yang kata. Wan naqa'u 'anil haidi wan nifas. Okay. So ini makruf kot, maklum. Haid tu apa? Haid tu darah yang damun tabi'atun, darah yang memang alami akan keluar kat perempuan yang setiap bulan. Wan nifas, darah yang keluar selepas beranak. Okay. Haid dan nifas. Haid dan nifas ni kita tahulah satu perbincangan yang sangat panjang dan menarik kan. InsyaAllah kita akan masuk nanti bab haid dan nifas. Sangat best. So 1, 2, 3. So anak harap so far faham kan? Okay, kita masuk syarat yang keempat. Okay. Wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basharati. Kat sini adalah maksud ni sebenarnya wan naqa'u. Dia ambil balik wan naqa'u amma yamna'u usulal ma'i ilal basharati. Ni tadi suci. So suci daripada apa yang menghalang air untuk sampai ke basharati, ke kulit. Ke kulit. Okay. Jadi kita kena pastikan bila kita berwuduk tu, kita kena pastikan kita punya, dia panggil al-basharati ni apa? Dia panggil zahirul jaldi iaitu zahir kulit. Zahir kulit kan, basharati ini siapa nak salin boleh lah kan. Zahirul jaldi maksudnya kulit kita ni kita kena pastikan kan. Tak ada benda yang menghalang sampainya air ke kulit. Jelaslah kan? Nak terang apa lagi? Ada penerangan ke? Kita tengok ada penerangan tak? Ana jangan risau, Ana pakai kitab. Ana bukan buat fatwa sendiri, Ana pakai kitab. So kita kena pastikan. Itu ada orang tanya, celah-celah kuku ni kena ke ustaz? Kena kan. Ruas-ruas jari ni kan. Kita kena pastikan pelipat-pelipat ni kan. Semua kita kena pastikan sampai air. Okay. Ni jelas. Okay. Wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'a. Okey, benda ni penting. 1, 2, 3, 4, 5. Syarat yang kelima. Dan kena pastikan syarat nak mensahkan wuduk tidak ada alla yakuna 'alal 'udwi. Kita kena pastikan atas anggota kita tak ada benda lain. Okey, tadi benda yang menghalang air. Okey, betul, menghalang air. Yang ni pula 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'. Sesuatu yang mungkin ada atas kulit, mungkin dia tak menghalang air daripada sampai ke kulit. Tapi, dia mengubah air tu. Kita semua tahu. Okay, ni kat ujung lah. Kita hanya boleh berwuduk menggunakan air mutlak. Air mutlak. Tapi kalaulah dekat badan kita ni ada sesuatu benda lain. Contohnya apa? Jagi Ana bagi contoh. Dia dekat dengan kita zaman sekarang ni. Zaman PKP ni. Zaman COVID ni. Okay. Ada sesuatu benda yang akan mengubah air tu, menjadikan air tu air mutaghayyir. Kan? Kita dah bincang pasal air mutaghayyir sebelum ni. Dah bincang ke? Dah kot. Air mutaghayyir. Wuduk kita tak sah. Sebab apa? Sebab air itu mutlak. Betul. Okay. Bayangkan air mutlak. Kita tuang, contohlah dekat sini. Apa benda? Okay, Ana beritahu terus. Contohlah, tangan kita ada hand sanitizer. Kan kalau kita baru pakai kan dia masih basah. Dan dia ada lagi. Maksudnya ada lagi hand sanitizer. Kita tuang air. Niat wuduk. Tapi bila air tu bercampur dengan hand sanitizer, air tu jadi air apa? Air tu jadi air mutaghayyir. Benda ni yang mungkin kadang-kadang kita terlepas. Apa lagi? Kalau dekat muka.
Kadang-kadang kita pakai bedak. Perempuan kadang-kadang pakai gincu. Bukan kadang-kadang, tak. Perempuan dalam ni baik. Perempuan dalam ni baik. Kadang-kadang pakai gincu, pakai bedak. Oh, Masya Allah, dia make up tapi kata, Ana make up pun Ana nak solat ni. Ana nak solat. Okay, laki pun sama, laki pun pakai bedak kawan, jangan nak acah-acah baik pula. Kan? Pakai bedak ni. Okay. Ana nak wuduk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay dah. Basuh muka. Rasa macam sah kan? Tapi bila air tu, walaupun ni air yang kita ambil tu mutlak, betul. Air yang kita ambil tu mutlak. Tapi bila mana kita sampaikan dekat muka, air tu bercampur dengan bedak ataupun gincu yang ada kat muka, air tu menjadi air mutaghayyir. Bila air mutaghayyir, dia bukan air mutlak, tak sah wuduk kita. Pomade dekat rambut, betul? Pomade dekat rambut. Betul? Tapi okay, kita kan dah belajar sebelum ni. Kena pandai. Kita pakai pomade. Contoh kita pakai pomade. Terima kasih Faris Aiman. Kita pakai pomade kadang-kadang kat atas kan? Kat atas je. Okay. So macam nak buat? Kita ambil wuduk, kita letak kat belakang. Ini mazhab Syafi'i. Itulah untung kita belajar fiqah. So apa? Sebab kita pakailah pomade, pakailah kan 2 tin sekalipun kat atas ni, tapi belakang ni kita biar. So kita ambil air. Sebab kalau kat kepala kan dia sampaikan usulul balal. Sampaikan kelembapan. So kita ambil air, basahkan macam tu je. Gitu. Sah. Nampak tak? Itu kita kena belajar. Kita kena tahu apa yang kita tak boleh buat dan kita kena tahu apa sebenarnya kelonggaran-kelonggaran yang ada dalam fiqh yang kita boleh amalkan. Okay. So, wa'alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyiru ma. Kita kena pastikan atas anggota badan kita ni tak ada suatu benda pun yang apa? Yang dapat mengubah air tu daripada mutlak menjadi mutaghayyir. Apatah lagi kalau dekat badan kita ada najis. Lagilah air tu tukar jadi mutanajis. Okay. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, kalaulah saya ada pakaian, kan? Ada pakaian yang tak pun dekat badan saya, badan yang tempat lain, yang bukan anggota wuduk, ada najis. Saya ambil wuduk. Saya ambil wuduk, tapi dekat anggota badan saya yang lain ada najis. Okay. Sah tak wuduk saya? Sah. Sebab apa? Dalam syurutul wuduk ni, syarat-syarat wuduk ni, tak ada pun dia kata kena suci daripada najis. Tak ada kan? Sebab tu ulama kata, contoh, kalau kita lepas buang air, kita tak istinjak ni. Kita tak istinjak lagi. Maksudnya, masih ada sisa-sisa najis dekat kubur atau lubur kita, betul tak? Kita ambil wuduk. Sah tak wuduk kita? Sah. Sebab apa? Sebab syarat wuduk, dia tak ada suci daripada najis. Kan? Tak ada kan dalam 10 ni kan? Tak ada kan? Sebab tu kita kena belajar. Kita tahu, ni boleh saja ni. Kadang-kadang ada orang kata, baju aku ada najis lah. Contoh, tiba-tiba, baju aku ada najis, tak sah wuduk aku. Celah mana? Nampak tak? Kita kena belajar. Okay. So, okay, wal ilmu bi fardiyatihi. Apa maksud dia? Kita kena ada ilmu. Kalau takdir para ulama adalah al-ilmu, al-ilmul yakin. Satu, kita kena ada keyakinan yang semua, okay. Yang ni nak bagi senang faham macam ni. Okay. Kita tahu dalam wuduk ada rukun. Muka rukun, tangan rukun, kepala rukun, kaki rukun. Okay. Tapi dalam masa yang sama, sekejap. Okay. Ni syarat yang lain. Okay, sorry. Wal ilmu bi fardiyatihi ni adalah kita yakin dengan kefarduan wuduk. Okay. Sekarang gua apa? Yang ni syarat dia agak panjang sikit. Okay, sempat lagi. Okay. Maksudnya kita yakin yang kita, okay, ni senang je. Tapi sekejap lagi ada benda yang nak kena tambah sikit. Maksudnya wal ilmu bi fardiyatihi ni maksudnya adalah kita kena yakin yang kita wajib berwuduk. Okay. Kalau kita cara ragu-ragu, ni betul ulama kata kalau kita ragu-ragu, betul ke kena berwuduk ni? Tak sah wuduk kita. Tapi yang ni semua yakin lah kan. Tapi situasi dia macam ni. Yang ni agak panjang tapi tak apalah, kita share lah, kita bincang. Kalau tak faham boleh tanya. Kalaulah seorang tu, okay, dia berwuduk. Dia berwuduk tapi lepas dia berwuduk dia ragu-ragu wuduk dia masih ada ke tak. Okay, kita biasa dengarkan masalah ni kan. Okay. So simplenya kalau kita yakin kita dah ada wuduk, memang betul dah ambil wuduk, lepas tu kita ragu-ragu, batal ke tak, kentut ke tak kan.
time tu kita biasa dengar, time tu sebab kita dah yakin, dia ada situasi, kita yakin kita ambil wuduk, kita ragu-ragu, kita batal wuduk ke tak. So, dalam kaedah fiqah, yakin ni dia akan menang atas syak ni. Betul tak? Kan? Dah dengar kan? So, dalam tu kita ada wuduk. Betul tak? Betul tak? Yang ni semua makruf kan? Okay. Kalaulah masa kita ada wuduk, kita kan kira ada wuduk kan? Kita pergi ambil wuduk balik sebab kita ragu-ragu dan kita rasa macam wuduk kita dah batal, wuduk kita yang kedua tu boleh jadi tak sah. Ini tapi fahamlah sebenarnya kita ada wuduk lah, kita memang ada wuduk. Kita ambil wuduk yang kedua walaupun tak sah, kita tak ada wuduk. Tapi nak terangkan wal ilmu bi fardiyatihi ni, maksudnya kita tahu, kita yakin time tu kita kena ambil wuduk. Bila kita kena ambil wuduk? Kalau kita tak ada wuduk. Tapi masa tu kan kita yakin dengan syak. Yakin akan menang, maksudnya kita ada wuduk. Kan? Tapi kita pergi ambil wuduk juga sebab kita rasa kita ada wuduk. Time tu wuduk kedua tak sah, tapi hakikatnya kita ada wuduk lah, wuduk yang pertama. Kan? Tapi benda ni kena bagi tahu kenapa? Supaya kita ni tahu hukum hakam. Kan? Kita tahu hukum hakam. Kalau orang tanya kat kita kan, boleh ke aku nak ambil wuduk sebab ambil je lah kan, sebab aku tadi ambil wuduk tapi aku ragu-ragu lah kan. Kita kena bagi tahu benda ni. Kan? Ini ulama sebut. Memang ulama sebut. Maksudnya kita kena yakin yang time masa kita ambil wuduk tu, kita memang kena ambil wuduk. Kan? Lainlah kalau kita niat tajdid wuduk. Kalau kita niat memang kita dah ada wuduk, kita kata aku ada wuduk tapi aku nak wuduk lagi sekali. Itu lain. Itu niat tajdid wuduk. Ini sebab kita ragu-ragu. Kita ragu-ragu dan kita rasa macam ada wuduk ke tak? Lepas tu kita pergi ambil wuduk. Ini Jan nak beritahu. Ustaz ni benda tu pun nak beritahu ke? Ya, ini apa yang benda ulama bincang. Kita sebagai orang yang belajar, kita je sampaikan apa yang ulama bincang. Okey. Okey, 8 minit lagi, lambat lagi. Okey. Wa alla ya'taqida, syarat yang ke-7, wa alla ya'taqida fardhan min furudi sunnah, dan kita tidak boleh mengiktikadkan salah satu rukun daripada rukun-rukun wuduk adalah sunat. Okey, macam ni. Yang ni yang nak terangkan tadi tu, anak tersilap. Minta maaf banyak-banyak. Kan kita ada rukun wuduk, muka, niat satulah. Niat tertib first hujung. Okey. Muka, tangan, kepala, kaki. Dalam masa yang sama kita ada rukun sunat. Kita ada madmadah kan, madmadah, istinsyaq, lepas tu kita ada lepas telinga. Okey. Ini mungkin kita nampak ringan, tapi orang luar kat sana, orang awam, dia kebanyakan tak tahu. Cuba tanya kat dia. Cuba tanya orang-orang, yang mana satu rukun wuduk, yang mana satu sunat wuduk. Kadang-kadang orang tak tahu. Orang macam, entah aku ambil je. Kat sini bahaya. Kalaulah kita tanya orang, kan, okey, mana yang rukun, mana yang sunat. Kalaulah dia kata, okey, muka rukun, dah betul, tangan rukun, okey, kepala sunat, kan, baru otak dia tak kita tengok tu. Kalau dia ada iktikad macam tu, wuduk dia tak sah. Sebab apa? Sebab dia beriktikad bahawa kepala ni tak basuh pun tak apa. Ini syarat yang ke-7 ni. Wa alla ya'taqida fardhan min furudi sunnah. Ini yang bahaya. Kita, anda yakin dalam ni semua masya-Allah, semua memang para alim ulama tahu, tapi orang awam kat luar sana, kita cuba tanya mana yang sunat, mana yang rukun. Kadang-kadang orang tak tahu. Inilah sebab kita buat benda macam ni. Kita kena sebarkan ilmu. Kita kena ajar fiqh. Zam, benda ni basic Zam. Apa ajar kitab Safinatul Ajar ni? Kan? Kau tak apalah, kau dah pandai. Orang lain tak tahu lagi. Yeah. So, apa cara dia? Kalau seorang tu dia confuse, mana yang sunat, mana yang wajib ni? Mana yang sunat, mana yang wajib? Mana yang sunat, mana yang rukun ni? Kan? Cara dia adalah yakinilah semua rukun. Settle. Yakinilah semua rukun. Kan? Sebab apa? Sebab kalau dia yakini semua rukun, yang rukun dia anggap rukun dah betul. Yang sunat, kalau dia anggap rukun, tak membatalkan wuduk dia. Tak apa. Tapi kalau yang rukun dia anggap sunat, itu akan masalah. Itu akan memang masalah besar lah. Dia akan mengganggu kesahan wuduk dia. Bila wuduk tak sah, dia membawa kepada benda-benda yang lebih besar. Kan? Kalau wuduk tak sah, solat tak sah. Kalau jadi khatib, khutbah tak sah. Lagi teruk. Kan? Tawaf tak sah. Benda-benda yang sebab tu ulama dia bincang benda ni dakik gila, dia dalam gila, dia bincang benda ni. Dan sebagai kita yang dah belajar, kita kena sebarkan. InsyaAllah. Azam insyaAllah. Cantik. Okay. So, wal ma'u
at-tahur. Ini kita dah bincang tadi lah. Wal ma'u at-tahur ai al-mutlaq. Maksudnya air kenalah air yang mutlak. Air kena air yang mutlak. Wajib air yang mutlak. Okay. Yang ni rasa jelas lah kot. Kan? Nizam, air mustakmal boleh ke gunakan wuduk? Tak boleh. Mutanajis lagi lah tak boleh. Musyammas. Air musyammas makro. Air musyammas tu apa? Tak apalah, tak ingin. Semua tahu dah kan air musyammas tu apa? Air musyammas makro. Kenapa makro? Sebab air musyammas dia boleh menyebabkan penyakit. Air musyammas boleh menyebabkan penyakit. Jadi dia makro. Tapi boleh ke buat wuduk? Boleh. Kita kena jujur. Betul. Hukum is hukum. Boleh. Tapi ada kesan-kesan dia. Air musyammas. Okay. Jadi syarat ke-9 dan syarat ke-10 ni seperti mana kita kata tadi, dia adalah syarat yang khusus untuk orang-orang yang Allah uji dengan penyakit. Contohnya macam kita panggil istihadah bagi perempuan. Apa penyakit-penyakit dia? Penyakit yang sentiasa berhadas. Kalau dia sentiasa, ada orang panggil apa, kencing tak lawas kan. Kencing dia selalu keluar kencing tiba-tiba, selalu kentut tiba-tiba. Bagi perempuan ada yang istihadah kan. Orang-orang ni yang geng-geng ni yang Allah uji kan. Kita minta Allah sihat kita, Allah jadikan kita orang yang sihat supaya kita dapat beribadah dengan tenang. Amin. So ini session untuk orang. Wadukhulul waqti wal muwalatu. Yang ni perbahasan dia panjang sikit. So memang dah tak cepat lah sebab tinggal lagi 5 minit macam tu. Jadi benda ni insyaAllah kita akan sambung esok insyaAllah. Dan insyaAllah esok jangan risau, tak nampak dah muka ni. InsyaAllah esok dengan Syekh Haziq. Syekh yang betul-betul Syekh. Ana hanyalah pengkhidmat. Okay. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi ada yang ada soalan? Mungkin ada yang ada soalan. Ada yang tak faham? Ana minta maaf sangat sebab memang last minute sangat-sangat. Syekh Haziq call. Tadi dia call berapa lah? Sebelum maghrib. Selepas maghrib ke macam tu lah ke lepas isyak ni. Sebelum isyak dia call. Izan boleh tak ni keluar ni? Allah. Jadi bantai sajalah. Ini yang gagap kekek kok. InsyaAllah. Tapi antum semua orang pandai kan. Saya yakin semua faham. Okay. So ada soalan? Ada soalan? Nak tanya pasal bab ni boleh, nak tanya pasal bab lain pun boleh kan? Bab sebelum-sebelum ni ke, bab lain ke. Kalau anda tak tahu, mungkin yang lain tahu kan? Kita boleh bincang sama-sama. Kan? So kita habis dekat wal ma'u at-tahur. So esok insya-Allah kita akan sambung wadukhulul waqti wal muwalatu di daimil hadasi. Okey. Soalan Nabi Fikri, boleh tak terangkan balik tentang ilmu bifardiyatihi? Saya kurang faham. Okey. Wal ilmu bifardiyatihi. Kita kena yakin. Al ilmu bifardiyatihi adalah alfi ada. Masya-Allah. Tahu tentang kefarduan wuduk. Okey. Wuduk ni kita tak ingat Syekh Haziq pernah tak bincang. Dia ada beberapa hukum, betul tak? Ada yang sunat, ada yang wajib, kan? So antara kita kena yakin. Dia sebenarnya senang je. Ana je yang buat complicated dengan Ana terangkan benda tadi. Tapi kita kena yakin yang wuduk ni wajib. Wuduk ni wajib tak? Wajib. Bila nak solat, bila nak tawaf, bila nak bagi khutbah, kita kena berwuduk. Kita wajib berwuduk. Okay. Kalaulah kita kata, wuduk ni sunat je. Kan? Ulama kata tak sah wuduk. Dia macam tu je. Cuma yang tadi Ana terangkan tu, kalau contohlah, dia macam ni. Bila mana kita ada wuduk. Okay, kita ada wuduk. Okay. Dia memang complicated sikit. Kita ada wuduk. Tapi kita yakin. Kita ragu-ragu. Kita syak yang wuduk kita dah batal. Okay. So, masa dekat sini, kita dikira berwuduk mengikut kaedah fiqah. Betul tak? Kita ada wuduk. Kita ragu-ragu. Kita kentut ke tak? Sebab sebab wuduk ni dah yakin. Bila wuduk dah yakin. Oh, tak apa. Okay, kepada yang rekod. Yang ni sabar. Okay, terima kasih. Rekod dah habis.